Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung di antara faktor ataupun penyebab kenapa pemimpin ini menolak dakwah Islam. Yang pertama, bulan lepas kerana takabur. Kedua, cinta kepada kekuasaan dan kemegahan. Malam ini yang ketiga, kerana kejahilan. Kerana kejahilanlah mereka tak boleh terima dakwah Islam. Mana ada pemimpin negara kita mungkin ngaji, tunduk main, tak mau ngaji. Kalau mau dengar usrah pun jadilah. Mau duduk dalam usrah tu kita baca ayat Quran, kita baca hadis. Bila manusia letak rumah diri dan letak agama, jadi macam tu. Ada kejahilan inilah mereka menolak dakwah Islam. Kadang-kadang cakap sampai tinggi, mungkin bengkok, sombong kan. Tetapi kata hanya kami saja yang mampu memerintah negara. Dan kalau nak hidup pula kan, dia hanya kami saja yang mampu memerintah. Kalau orang yang memerintah huru hara, ekonomi tak akan stabil. Jangan jahil lagi. Kita bercakap ni kena ada sandaran agama, betul. Rakyat terima. Terima cakap-cakap macam tu. Dia yakin dengan cakap pemimpin jahil ni. Dia tak sedar dia syirik dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia meyakini cakap-cakap pemimpin jahil ni. Dia hanya bergantung pada pemimpin tu. Dia tak nampak orang lain dah. Matalul ladina kafaru min dunillahi awliya kama talil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhana al-buyut la baytul ankabut law kanu ya'lamun. Surah 29 Al-Insan ayat 41 nota 1354 kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman, yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang berlindung lain daripada Allah. Perlindungan mereka, gantungan mereka bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk. Ayat ini nak beritahu kalau ada di kalangan kita yang menggantungkan kita kepada makhluk, samalah sebagaimana labak-labak yang membina rumah. Sesungguhnya
Jangan request nak panggil lah sekali bagi banyak. Lalu kalau telefon ustaz nak kumpah di masjid mana abang, kita tahu aku nak kumpah di tempat sultan tengok. Bagi dia nak pergi, tapi aku tak tahu orang dia, insyaAllah. Dia nak maaf. Kita rukun rumah dia bang. Ya. Saya patang dan doa ya. Saya tak okey nak doa kat sultan sebab saya tak apa doa untuk sultan. Saya doa ringkas lah. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Masuk ringkas tu. Kita tak tahu apa pun jadi sebab kata masuk kepada asal bahasa dekat depannya. Bohong. Bukan kejahilan. Orang cakap Islam, orang bagi tahu ini ayat-ayat dalam Quran cerita ni, dan bahawa saya pemimpin bukan kalama. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Al-Imran surah 3 ayat 26. Katakanlah Tuhan yang memiliki kerajaan. Allah memiliki kerajaan kepada setiapa yang dia kehendaki. Allah mencabut kerajaan, katakan kerajaan yang dia tidak. Allah dicabut balik. Allah cabut kekuasaan yang dikuasai lepas ketika memerintah perang gaduh pada tahun 2004. Orang yang mengucurkan Islam dan mempertahankan tali beliau kejar dia. Patutnya tak boleh lah. Dia kejar dia. Dia bagi tahu dah, aku berkuasa pada siapa aku kehendaki. Dan aku cabut semula kekuasaan tersebut daripada sesiapa yang aku kehendaki. Dan aku boleh permuliakan sesiapa yang aku kehendaki. Dan aku boleh menghinakan sesiapa yang aku kehendaki. Karena apa? Biar khair di tangan akulah, kata Allah. Segala kebaikan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah menentukan segala-galanya. Dia menentukan segala sesuatu. Kawan ni nak jadi apa, kawan ni nak jadi apa. Dia ustaz buat tadi ustaz jadi YB ni. Ustaz Abdul Jaafar jadi YB lah. MP Jerai masuk parlimen. Dia siapa nak sangka aku orang. Patutnya aku yang masuk parlimen bersyok. Bagi bertegak sikit no. Pasti tak buat dia kan, kita tahu kita dah. Tak ada gerak kuat. Asal Islam nak ni jadi Tuhan. Jangan bergantung pada makhluk. Pergantungan kepada makhluk adalah pergantungan yang lemah. Tuan ingat Al-Ankabut ayat 41. Nota kaki 1354 tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Siapa yang bergantung pada makhluk, syirik. Siapa yang mengharapkan perlindungan makhluk adalah syirik. Atau Tuhan tak perlu wujud dalam itu. Dan kita bergantung pada makhluk. Ingatkan dah menang lagi ramai orang mengaji, lagi tak mau mengaji. Itu dia lah, orang kita ni macam tu lah. Dia semangat sah. Esok bila kalah Islam, kita pula bawa diri macam pura-pura sembunyi kepala. Saya menang, kalah macam saya lah tuan. Kali ni insyaAllah lah pergi Selangor kau Jaya pun nak support pun nak support. Dulu pun dia tak berani buat apa kat aku, tambah lalak. Ni insyaAllah lah Menteri Besar Perak ni kalau naik engineer tu, saya A, kawan baik saya. Pagi tadi telefon dia. Lepas ni kalau confirm dia jadi lah. Confirm kan? Dipilih dah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pagi tadi saya cakap ni ustaz duduk kat mana? Saya duduk Sungai Petani, ustaz doa kat saya kuat sikit. Dah dia jadi Menteri Besar. Esok lusa saya nak pergi jumpa dia. So dia bagi satu surat khas. Dengan ini dibenarkan Syahrilum berkhutbah di seluruh negeri Perak. Barang siapa yang mengingkari perintah ni, ditembak sampai mati. Ampun puak-puak tu. Mana aku tak boleh masuk masjid. Kecup perut dah lepas. Dia ni, kalau dia jadi Menteri Besar, nama dia Muhammad Nizar Jamaluddin. Dia engineer.
Ya. Dia pandai ceramah agama, tuan-tuan. Engineer yang pandai ayat Quran tu di antara yang saya biasa tengok. Macam Amiruddin, ni semua orang pandai. Mereka ada makna, ada pengetahuan agama. Tok Saduk Kelentong mereka. Ada semalam tu saya forum dana dengan dia sebelum dia jadi menteri besar kan. Muhammad Nizam. Dia punya kad pun ada, business card dalam poket pun ingat cerai dari kaki. Lah ni dia jadi menteri besar, cantik. Yang kesian Jais tu susah hati cari lumai mampu kita dia kata. Apa nak ribut cukup-cukup kan ni. Bukan nak balas dendam, tapi lebih kurang macam tu lah. InsyaAllah Masjid Kelana Jaya akan dibuka semula. Surah Shah Alam Seksyen 8 telah dibuka semula oleh penduduk-penduduk di situ, tuan-tuan. Saya difahamkan mereka bawa ni potong habis. Mereka gari surau. Berapa lama dah tak semayang di surau tu. Surau tu ekor. Saya dah masuk 2 kali ke 3 kali. Ada 2-3 ekor penyengok dalam tu. Saya kata hampa takut. Kalau aku panggil 2 ekor tu rimbuk di muka, balik dah tak ada selesai masalah. Pasal duduk layan 2-3 ekor tu, akhirnya dia buat laporan, Jais mai terekam. Tutup sampai bulan Ramadan yang dulu tak semayang. Inilah tuan-tuan, kerana kejahilan. Bila manusia tu jahil, kita bimbang di antara bahaya kejahilan, mudah rosak akidah. Kerana dia bercakap macam tadi, hanya kami saja yang mampu memerintah. Sekiranya orang lain perintah huru hara, makan ubi kayu, rakyat pun percaya. Jadi cakap mereka sama macam yang Namrud cakap, yang Fir'aun cakap. Dia syirik dengan Allah. Kita yang bergantung dengan dia, yang mengharapkan perlindungan dia, kita juga syirik. Saya tak gantung kat siapa, saya bergantung pada Allah. Lepas tu saya pergi taman, alhamdulillah, tak ada masalah. Soal rezeki Tuhan uruslah. Apa ada dorat ni? Tak jadi YB tak apa, Allah lagi hebat. Jadi YB susah, terikat. Tak boleh bergerak, tuan-tuan. Kita ada tanggungjawab amanah besar ni. Tuan-tuan ingat senang lah. Rakyat duduk tengok ya. Yang hampa janji nak buat tak buat. Tu dia. Hampa tak buat, kami kaih hampa pula. Teruk tuan-tuan. Hampa kaih siapa tak buat. Jadi muslimin dan muslimat, jadi macam itulah ceritanya. Ini adalah yang diperkenankan majlis angkat sumpah esok pagi. Muhammad Nizam Jamaluddin diperkenan Sultan Perak jadi menteri besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau dapat mentadbir dengan sebaik-baiknya. Dia engineer, umur lebih kurang 47 kalau tak silap saya. Jadi kita tengok ayat Quran tentang kejahilan. Ingatlah, bahaya kejahilan ni begitu banyak. Salah satu yang paling ketara boleh menyebabkan rosak akidah. Cakap macam tu, kita yang tak cakap percaya pula cakap dia sama. Mana kita telah mengenepikan Allah Ta'ala. Nabi Nuh telah diberi amaran oleh Allah. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari keluargamu, kerana ia telah terputus hubungan denganmu disebabkan kekufurannya. Itu dia. Kalau anak kita dah kufur, tidak beriman kepada Allah, putuslah hubungan. Sebab tu dalam soal pilih pemimpin ni, kalau pemimpin ni suka buat kerja kufur, walaupun dia bapa kita, kita kena tolak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu kufra 'ala al-iman wa man yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Tu jawapannya. Sebab tu jangan jahil, kena tengok Quran, berpandukan Quran surah ke-9 ayat 23 At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melantik bapa-bapa kamu
atau saudara-saudara kamu sebagai pemimpin, sekiranya mereka lebih mengutamakan kekufuran daripada keimanan. Maksudnya bila dia jadi pemimpin, dia suka buat benda-benda kufur, dia suka menganjurkan kemaksiatan, dia suka menggalakkan amalan-amalan bercanggah dengan agama. Itu maksudnya. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir lain, Ustaz Ahmad Son Haji sebut memang betul pun. Sebab tu Allah kata, bila walaupun dia bapa kita ke, saudara kita ke, kalau dia lebih mengutamakan kekufuran, jangan pilih, jangan lantik dia sebagai pemimpin. Kalau lantik je lah, wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang melantik mereka sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai pelindung, maka orang yang melantik ini tergolong di dalam golongan orang-orang yang zalim. Orang zalim ni nak pergi ke mana? Masuk syurga kan? Tunjuk ayat Quran, orang zalim masuk syurga, tunjuk kat saya. Mana ada? Orang zalim tempat dia neraka. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Itu salah satu dalil saya boleh kemukakan. Surah ke-37 As-Saffat ayat 22-23. Allah kata, wahai malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim. Lagi, wa azwajahum, dan orang-orang yang sealiran seperti mereka. Sealiran bah. Hak fikirnya dia, yalah, dia zalim, dia ni syok kat lepas lah. Sealiran lah tu, sealiran, faham tak? Sealiran, satu geng lah. Wa makanu ya'budun min dunillah, dan bawa apa-apa yang mereka sembah daripada Allah. Mereka tak pernah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bawa mereka semua benda-benda. Kemudian fahduhum ila siratil jahim, tunjukkanlah kepada mereka jalan menuju ke neraka jahim. Itu dia. Itu dalil zalim neraka. Orang zalim dan juga orang yang menyokong orang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ada lagi surah Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nescaya kamu disambar api neraka. Bersahabat tak boleh, bersahabat tak boleh, bersetuju dengan tindakan orang zalim pun tak boleh, bekerjasama dengan orang zalim pun jangan. Allah berfirman lagi, Al-A'raf ayat 44, Al-la'natullahi 'ala zalimin. Allah timpakan laknat ke atas orang yang zalim. Itu dia. Laknat ni dunia tak selamat, akhirat celaka kehidupan. Kita ni mengaji tak mau. Kadang-kadang mengaji pun ketegak. Hak jenis mengaji ketegak ni, apa tangkap tembok engkau naik ke bulan. InsyaAllah dia turun mau dia pangkal bulan. Mengaji tapi tak faham. Takkan saya cakap tak betul ya tuan-tuan. Sebab tu saya kata ni dalam rumah Allah, kalau tak betul Jaiz tangkap saya lama dah. Pasal betul dia tak mani. Saya pernah ceramah depan timbalan pengarah Jaiz dalam surau di Kelang. Saya cabar, kebetulan saya tak tahu dia apa, dia duduk depan. Macam ni. Ni pun jabatan agama punya orang. Tapi tak apa lah, kita perintah lah. Saya tak takut, bukan cakap besar. Khutbah jemaat saya jelas, tak ada nak semino-semino, haram kata haram, dosa kata dosa. Jaiz no, tak mani. Sebab kita bercakap benda betul. Kita sebut ayat Quran balik tengok lah. Mereka mesti rakam, kan? Rakam berpoket slow. Ni kira berani lah pasal rakam depan ni. Hak nakut dia bulan poket. Ada ni, bulan poket. Kita tak gah, saya tak gah. Kemenangan sekali ni saya sikit tak ada rasa apa. Relax. Kata nak sonok sangat. Sebab ini semua ujian, tuan-tuan. Ujian. Jangan kita terlibat dengan orang zalim. Tengok macam anak ulul azmi, tapi bila dia buat kerja kufur, Tuhan bagi tahu kat Nuh, dah terputus hubungan kau dengan anak, kerana bawaannya bukanlah amal yang soleh. Amal soleh saya habaklah berapa kali, amal yang menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cerita dia. Menepati Al-Quran dan As-Sunnah itu amal soleh. Termasuk pilih pemimpin. Kalau kita pilih pemimpin macam mana dipandu oleh Quran, amal soleh. Allah redha, tak menang dapat pahala, menang Allah berganda-ganda.
punya gairah sangat nak tawan Kelantan hari-hari duk cakap tu, aku macam nak sepak televisyen tu. Tapi pasal mahal pun tak mau sepak. Sebab tu saya tengok TV duk jauh, kaki ku ketak. Sombong, angkuh, bongkok. Saya duk abang 40 kali dah tuan-tuan. Kita ni bawah pentakdiran Allah, jangan sombong. Saya pun kadang-kadang orang kata saya angkat diri. Saya tahu saya bercakap macam mana. Mungkin bunyi kita tonton saya macam bunyi angkat diri, tapi dengan Allah saya tawaduk. Saya tahu saya takut pada Allah, sebab dalam tempoh sekelip mata Tuhan boleh binasakan saya. Tapi dengan orang ni kadang-kadang ada puak-aprak, kita kena act juga. Saya pakai kaedah Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir Jalani, wali Allah. Tuan-tuan, bukan wali Allah, wali walakuk, wali pisau cakok. Nah, dia pakai kaedah tu. Kalau orang sombong, tak usah layan, dia kata. Kalau ada puak-puak haprak sombong, hak kita bercakap ni, bila cakap Islam dia buat hidung kembang. Puak-puak jenis ni kita mau tabuh ya. Orang baik kita elok, orang tak baik kita taruh. Langok Allah. Hari ni saja dekat 3 tempat. Dulu semua penakut lah tu. Ustaz boleh tak main? Panggil pula saya pergi tempat nama pun boleh, Batang Berjuntai. Aku tanya sampai 3 kali, ni daripada mana ni? Batang Berjuntai. Tak mana? Amboi Ustaz, bentang-bentang nama tempat kami pun boleh. Sampai tak tahu. Oh, Selangor. Bismillah. Surau mana tu? Hari ni 3 lah. 15 Selangor. Dulu penakut. Tu kadang-kadang saya geram tu. Bila dah menang baru terhegi-hegi cari-cari dulu. Carilah Ustaz lain. Dia kata aku penuh lah. Kena jual mahal tak? Kadang-kadang masa dulu awak tahu ni panggil. Kita bercakap ada hujah, apa nak takut? Bukan saya main hantam macam tu je. Saya dah 15 tahun dah tuan-tuan macam ni lah. Ni lah saya kurang sikit hentam lah ni. Sejak balik pada Yaman ni kan, kita buat perubahan sikit. Baik. Kerana bakwaannya bukanlah amal soleh, maka janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Kita ni jahil, kita tak boleh tahu apa yang Allah tahu. Jadi tak usah duk minta pelik-pelik. Jadi dia minta apa? Supaya Allah selamatkanlah anak dia. Sebenarnya aku melarangmu dari menjadi orang yang jahil. Siapa pak mana tak sayang ke anak? Saya pun sayang ke anak. Tapi bila anak ni dah kufur dengan Allah Ta'ala, ni dia larangan Allah kepada Nabi Nuh AS. Jangan duk doa lagi. Aku tahu anak hang ni tak boleh lah, tak boleh jadi manusia yang baik. Cuba kita tengok bagaimana Allah mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabl ay yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Kan dia ayat ni pun kalau kita pegang cukup dah. Siapa dia yang berkuasa ke atas seluruh alam? Tuhan. Ni ada bercakap-cakap ni haprak ya. Dah Tuhan tak bagi dia jatuh lagi. Kita kena sabar perjuangan dia. Yang tuan-tuan, bila Islam menang semua pakat jungai muka. Nak mengaku dia pun ada saham lah, dia pun berjuang. Kepala bapak dia. Masa Islam duk tindas, Islam ditindas, Islam hina, batang hidung pun tak nampak. Bila Islam menang dandan. Macam saya, kalau saya nak mendabit dada boleh tak lah? Aku dah buat kerja Islam lama lah. Risiko tinggi ni bercakap macam ni. Zaman dia buat pindah dulu, bila-bila dia buat ICA. Tak kena. Pasal apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Pegang ayat ni. Orang yang berjuang atas jalan Allah, jangan takut. Ni ayat dah, At-Taubah 51. Tak akan menimpa kita sesuatu kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Benar, bercakap benar ni yang memang Allah suruh kita bercakap benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan benar tepat dalam segala perkara. Nak buang ke mana ayat ni?
Al-Ahzab ayat 70. Hari seminggu sebelum pilihan raya saya khutbah di Al-Ustaz. Seorang tu pakai jubah putih bukan main. Dia bagi perhatian tuan-tuan. Tu dia. Oh, saya kata orang tua ni bagi. Tak boleh nak. Habis-habis semayang semua, dia tak salam dengan aku. Yang tu karat biru punya. Batat orang panggil. Tahu tak batat? Pergi tengok apa kamu dewan pemanah batat. Dia bagi perhatian tapi dia tak boleh terima ayat Quran. Apa punya manusia jahil main macam tu. Kotlah kita naik hentam pumpang kerajaan ni zalim, kerajaan ni. Hujah tak ada. 10 kali 15 ayat Quran hari tu. Hadis lagi kita bawa. Soal pilih pemimpin, saya kempen lah. Mereka tak pernah dengar. Oi tuan-tuan tak tengok kat TV kempen sampai terang-terang. Nah, dia tunjuk mengundi, lepas tu dia keluar tu, undilah Barisan Nasional, sebut bila sekali. Depa kalah dah. Tak boleh buat apa. Zam-zam ala kazam pun uyup di mana dah. Duk tebak roti canai apa lah ni. Mamak puaka tu. Sombong. Dia kata Johari Abdul, saya dengar orang lah cerita Johari Abdul akan hilang wang pertaruhan. Amboi. Lala dia uyup 9,000 kalah. Sejarah tuan-tuan, Sungai Petani, parlimen kita menang 3-3 dun kita sapu. Pantai Merdeka kali pertama. Dalam sejarah berapa kali lah nak menang tak menang. Bila sampai masa menang, depa guna TV, guna radio. Depa jahil pasal depa tak tengok Quran. Quran sebut dalam surah Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Tu ayat dia. Duk takut bang depa. Takut tak habis-habis. Depa kata Ustaz Syaril lu menang ni mesti dia lagi garang. Aku tak pedulilah garang tak garang. Bulan ni khutbah di Selangor. Minggu yang keempat ni. Lagi kau orang duk tunggu lah. Masjid tu tuan-tuan SB ramai, Jaiz ramai. Kali ni Jaiz tak boleh buat apa dah. Tidak tak Jaiz main cium tangan aku bah. Lepas cium sepak orang kali. Dulu hampa sombong sangat. Hampas surau, hampas masjid macam hampa ni Tuhan. Saya tak heran tuan-tuan. Timbalan perkara Jaiz tunduk rapat. Tapi malam tu Tuhan tu Maha Kaya tuan-tuan. Dia yang takbir kita. Lidah saya tak sebut Jaiz malam tu. Selalu saya sebut. Malam tu saya hanya sebut Jabatan Agama Islam saja. Kalau tak saya kata Jabatan Anjuran Iblis dan Syaitan. Jaiz tu. Malam tu tak keluar perkataan tu. Tuhan tahu, no? Dia berkuasa, dia kontrol kita. Tapi saya cabar malam tu. Saya cabar jabatan-jabatan agama di seluruh Malaysia. Panggil saya, kita muzakarah. Kalau apa yang saya ceramah ni, saya berdakwah tak betul, bubuh saya dalam penjara, saya kata. Tapi kalau betul, jangan kacau saya nak berdakwah. Dia tunduk rapat. Dia AJK surau tu. Lepas Isya tuan-tuan, ruyup hilang. Esok ada kutu-kutu nakal ni tanya dah, macam Ustaz semalam okey, aku macam nak tangkap dia. Kawan tu tanya, awak tak tangkap semalam? Dia kata nak tangkap saya. Dia keluar perkataan tu tuan-tuan. Lepas tu malam tu dia kereta dia hilang. Kata kat wali-wali nak mampu main-main hilang kereta dia. Tu dia tak tangkap aku lagi tu. Saya cakap besar tak tuan-tuan, kalau lepas tangkap saya memang nak sembahyang hajat tiap hari. Saya bukan ketika terdesak. Tiap-tiap hari tuan-tuan, amailah benda-benda macam ni. Kita minta pada Allah setiap kali sembahyang hajat, ya Allah hancurkanlah musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasrani. Bateri habis tu. Hampa tak mau minta. Bila terdesak baru pakai nak minta. Baru nak minta. Bukan saya nak riak lah. Ini saya bercakap atas dasar saya pendakwah. Saya sebagai guru. Boleh kita cerita apa yang kita buat. Buat tiap-tiap malam. Minta. Saya minta 14 tahun dah tuan-tuan. Tak pernah tinggal. Tak mahu kalau duduk di Masjidil Haram tu hari-hari. Ya Allah yang tu hancurkan Yahudi, Nasrani. Gagalkanlah segala perancangan jahat mereka, ya Allah. Tu dia. Kita tak mau. Ni bila menang esok lupa pula nak kali ngaji pun tak apa nak mau mai dah. Bahasa sonok dah. Islam perintah.
Tu dia apa punya pasal, siapa nak perintah? Kita ni mau pertingkatkan ilmu. Saya nak pergi sambung lagi mengaji ni lepas ni. Nah, ada rezeki 2011 nak pergi Syria. Mungkin lama lah kalau ada rezeki dapat banyak. Contoh simpan lah zakat banyak-banyak sikit. 2010 bagi kat aku. Bulan 12. Bulan 2011 belah pergi ya. Pilihan raya 2012 tak balik lah nak mengaji ya. Tak apalah, dah menang lah insya-Allah. Rakyat pun dah celik politik lah. Nah, takat kita 2-3 orang tak mengundi, tak apa lagi. Tapi kadang-kadang tuan-tuan ada di kalangan kita ni bersemangat. Dia pun tak mengundi. Anak-anak pun tak daftar. Saya anak saya telefon mengaji. Hang balik awal sehari. Cik balik hari Khamis ni. Lagi bagus 2 hari awal. Tak ni duk balik hari tu kan tak dan pula ni. Nah. Semua bakat pi. 6 beranak dengan menantu-menantu sekali. Siapa nak rayuni ni muka hamba rayuni. Ni orang sokong Islam ni, tak ada nak sokong torut-torut ni. Nah. Tu kena faham tuan-tuan. Nah. Esok kita nak tunjuk apa ke Allah kata kita terlibat memperjuangkan agama Allah. Apa tanda? Tak ada tanda. Mengundi benar. Tak mengundi ni memang bangang lah. Esok tuan nak tanya pasal apa tak tertegak sebuah negara Islam, sedangkan di negara itu ada golongan yang memperjuangkan agama aku. Pasal apa tak mau? Tak syar'i, Nabi tak buat. Bid'ah, kepala bapak dia. Bid'ah sokong torut. Ini pun lagi satu punya cerai punya kaki. Nah, atau nak tegakkan Islam macam mana nak buat? Macam mana kita cara ni ada? Kalau takdir kita kuasai semua parlimen, esok kita pindahlah Perlembagaan Persekutuan. Sebab tu kita perlu ada 2/3 dalam parlimen untuk meminda Federal Constitution. Kalau kita nak pindah Perlembagaan Persekutuan, yang pemerintah mesti ada 2/3 suara dalam parlimen. Kalau tidak, dia tak boleh. Lah depa tak ada. Lah depa dapat 140. Parti Pembangkang BA 82. Jadi tak cukup 2 kerusi tuan-tuan. Kalau depa 142, kita 80, 2/3. 2/3 boleh pindah perlembagaan. Kita tak setuju pun dia boleh pindah. Allah tak boleh nak pindah apa-apa satu. Nanti saat kena bincang dulu. Sakit lah. Nak buat macam mana? Yang ni saja ada jalan yang mudah. Awak nak suruh perang, berani ke nak perang? Tengok FRU pun tuang dah belah sana. Dengan aku pun belah. Tak belah saya FRU pernah main saya relax Ada apa? Tanya dia. Tak ada permit, tak boleh ceramah. Tak apa, tak boleh ceramah di luar. Saya nak ceramah dalam. Ini hak saya yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tuan tak boleh halang saya daripada cakap. Dia kau punya kena. Ketua Polis Daerah Kajang, hampa ingat aku cerai punya kaki kan? Sebab tu kena reti juga undang-undang. Boleh Quran hadis tak cukup ustaz ni pun. Dia kena reti ke semua. Sebab tu kalau kita tak tahu benda-benda macam ni nak masuk parlimen jadi wakil rakyat, kelang kabut tau. Nah. Apa-apa benda ni, apa dia prosedur dia apa semua, kena pergi belajar benda ni. Nah. Tu yang dia apa pun muram duja tuan-tuan, tak dapat 2/3. Silat-silat pula esok orang lepas main belah kita pula lagi cerai. Bunyi-bunyi ramai nak main. Nah. Kita duduk tengah pancing duduk tunggu lekat tak lekat. Sebab tu sombong sangat. Kita yang menang jangan lupa diri. Kembali pada Ali Imran ayat 26 dan juga ayat 140 Ali Imran. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kata Allah, kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Dikaitkan dengan peristiwa peperangan Badar. Tentera Islam menang, berjaya membunuh 70 orang musyrikin dan menawan 70 musyrikin. Tetapi di dalam peperangan Uhud, tentera Islam kalah. 70 orang pula yang terbunuh tapi gugur sebagai syuhada. Ini ayat ada. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah kata Allah, kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Hari ini kami menang, kami syukur pada Allah. Hampa kalah, kesian, tidur tak lena, makan tak lalu.
Lari habis. Kita tak kata apa tuan-tuan, depa terasa. Saja depa bubuh depan rumah aku tu nak pergi tengok tu, depa punya banner besar. Depa ingat aku takut sangat dengan banner tu. Orang pun aku tak takut. Kalah tuan-tuan bangkit pagi esok tak ada dah. Depa kemaluan besar. Lah orang kampung saya tu semua memang batak biru tu. Nah, lah ni tengok saya tunduk, tak terus angkat tangan pada orang. Ketak-ketak nak angkat. Tu aku nak ambil alih masjid lah. Lepas ni duk tunggu apa lagi? Banyak cantik tak bagi baca khutbah. Berapa tahun tu tak buat mesyuarat agung. Mereka tahu surau kontroversi itu, surau belakang tu tuan-tuan, kita dah ambil alih dah sebelum pilihan raya. Lah duk tengah rancang nak ambil alih masjid pula. Malam tu Menteri Besar Kedah dah bagi dah. Dia kata nak jumpa Sultan. Yang pertama sekali dia nak sentuh tentang pengimarahan masjid-masjid di negeri Kedah. Tak mau ada sekatan-sekatan dah. Orang tu tak boleh masuk, orang ni tak ada ceramah. Hak sesat-sesat kita jangan duk bagilah. Betul bagilah. Tabligh pun boleh tabligh pun boleh. Ada masjid kat tuan-tuan tabligh tak boleh masuk. Cara tabligh pun dia tak bagi. Bukan dia sentuh politik. Nak panggil orang beriman kepada Allah semayang pun dia pemarah. Lepas ni dia ketahuan dah. Saya abang kalau dapat masjid ni sebulan sekali kampung saya khutbah Jumaat. Memang saya tiap minggu pergi, tak kata orang panggil. Tapi kampung kita tak boleh. Sekali ni kau lah kita bagi. Siapa lain aku tenggalung dengan kayu tu. Siapa tak pernah dengar selama ni tuan-tuan kampung kami tu, ya Allah, khutbah cukup cerai. Tak pernah lah saya dengar khutbah yang kita naik semangat nak mau kembali pada semua. Minta maaf lah pasal kita pun salah seorang khatib. Kita pun dah khutbah kata dah. Kampung Badan Cina tu kau lah. Kau nah tengok dia mengaku kau. Pok-pok depan melengung gigit jari aku duk tengok. Kita bukan tengok teks, bukan kita nak bangga. Kita kena bercakap benda betul lah ni. Tambah peluang ada tuan-tuan tak rebut 4 tahun ni, rugilah kita. Inilah 4 tahun masa kita nak tarbiyah orang Melayu. Khususnya solat Jumaat, saya syorkanlah masjid ni buat tazkirah. Buat apa lebih baca Yasin daripada baca selalu dah. Setengah jam tazkirah, setengah jam khutbah cukup lah. 4 tahun kita kena didik, kita kena tarbiyah. Anak Korea kita panggil lah sebulan sekali ustaz-ustaz jemputan. Allah, kalau panggil saya untuk saya takut lah. Saya tahu tahap-tahap had dalam kita khutbah. Tak ada orang komplain lagi lah khutbah Jumaat saya ni. Orang lain banyak kena komplain sampai keluar suara abang lah. Sampai tutup masjid pun dah. Ustaz tu kata aku derah, dia lagi derah, dia tak sedar. Aku luku kepala dia semua ustaz tu. Kau ustaz ni, ustaz tak lain lah. Sampai tutup masjid di Kuala Lumpur. Lah buka balik lah kot. Dapat kita ada Selangor. Taman Kosas. Allah, orang ramai tuan-tuan. Masa tu saya tak pandai lagi khutbah. Saya hanya sekadar tazkirah saja. Dia khutbah macam mana tak tahu ustaz ni. Sampai kena rampas dengan Jais. Dia pergi khutbah di Penguluhim sampai kena tutup. Penguluhim polis main serbu. Dia duk nampak kita derah, dia derah tak nampak. Sebab tu tuan-tuan jangan komen ustaz-ustaz. Sebab tuan-tuan bukan ustaz, baru nak start. Yang kedua, tuan-tuan tak pernah ceramah. Kalau tuan-tuan dapat mikrofon ni dia berantu. Dia bila boleh cakap, saat lagi dia lupa diri, berarti dah. Tak lagi dia nak hayun ikut dan. Tu saya duk tengok yang mana duk kata saya derah. Dia pun lagi derah daripada saya. Kita banyak dah berubah. Tu jangan duk kata kat orang. Saya tak suka komen ustaz-ustaz lantak pergi hang nak derah hanya pasal. Tapi jangan kata kat aku. Kata aku terima lah. Nak buat cara hang buat. Tuan-tuan, saya duk khutbah ni di Bangi tu. Operat tu. Orang intelek tu. Profesor, doktor tu Bangi tu. Surah Dr. Harundin. Tuan-tuan ingat, main dengar cokia-cokia ke? Nak bagi betul fakta. Ayat Quran, hadis, lembaga persekutuan kita hurai. Bagi masyarakat faham. Tuan-tuan duk sibuk nak baca Yasin my way. Kita kata insya-Allah mulai tahun ni kita akan buat perubahan. Sebelum khutbah Jumaat kita akan mengadakan tazkirah 20 minit. Jadi ya.
suruh ustaz cakap pasal Islam. 4 tahun ni tuan-tuan, masa Ustaz. Kita kali-kali lepas pula. Lepas tu tak ada tazkirah dah. Habislah. Ya. Korang kita buat, berjaya tak berjaya bukan kerja kita. Tapi kita ada usaha, kena ada usaha nak didik anak Korea faham Islam. InsyaAllah lah kalau kami dapat kuasai masjid kampung kami, depa pucat tuan-tuan. Dengan kewangan tak tentu kepala ekor. Tulis dalam diary lah kewangan tu. Tak ada bentang-bentang, tak ada. Saya tak apa, tak mau ambil tahu lah pasal depa batat lah pokok. Tapi dah kita menang, kita kena pergi. Kali ni tak boleh dah. Dah. Kena buat perubahan. Pasal anak-anak muda kampung saya dah mau pada Islam. Dulu benci kat saya. Hilah, tak bagi pak dia gantung. Dalam no. BN depan rumah gantung, aku koyak. Dia kata apa dah? Tu anak si Tanggang tu. Si Tanggang anakku Sazali. Dia mau pada Islam lah, bagi dia dengar Ustaz Syarilung khutbah sekali. InsyaAllah lah. Baru depa boleh nilai dengan khotib-khotib depa tu. Buat tazkirah, kena buat perubahan sikit. Bukan ni susah sangat. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ada. Pilih ayat-ayat. Tak tahu telefon lah ustaz, hari ni nak baca ayat apa? Saya habaq dalam surah apa tengok muka surat. Bacaan tu sudah lah. Kalau ustaz berilah dia buat. Nak kena didik tuan-tuan. Saya setuju dengan seorang sahabat ni. Dia kata kita kena tarbiyah dalam masa 4 tahun ni, tarbiyah orang Islam kita ni supaya memahami Islam, jangan jahil. Kerana jahil ni lah ni pemimpin tak mau tuan-tuan. Cuba dengar Allah Ta'ala kata apa? Maka maha tinggi Allah yang menguasai seluruh alam. Siapa yang perintah? Siapa yang menguasai seluruh alam? Allah. Ini duk mendabik dada selamat, aman, makmur. Selamat apa? Lah ni Tok Wan nak kena pergi hantar cucu pergi sekolah, betul ke tidak? Kena teman. Tambahlah pukul 7 gelap lagi. Nak bagi cucu kita pergi sorang-sorang. Jangan nak buat kerja. Tara rumah bekas ketua polis negara pun kawak masuk. Rumah Tuan Hanif Umar tu. Dia kata rumah saya pun tak selamat. Tengok dia kata. Lagi yang benar pada segala-galanya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Tuan-tuan, ini pesanan Dr. Karim Zaidan yang saya sebut satu ketika, ulama yang berasal daripada Iraq yang pernah dipenjarakan hampir 20 tahun oleh Saddam Hussein. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa Saddam Hussein. Allah merahmati beliau, kerana dia pun sebelum dia mati itu, Dr. Yusuf Qaradawi kata dia ijtihad kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia dah cara terbuka tuan-tuan sebut tu, itu pengampunan hak Allah. Kita tak boleh kata tak elok lah kat dia. Jadi walaupun Dr. Karim Zaidan ni pernah dipenjara, tapi inilah tuan-tuan, dia tak berdendam dengan Saddam Hussein. Ketika Iraq diserang, dia juga mengeluarkan fatwa kita wajib bersama-sama dengan Saddam Hussein. Inilah ulama macam ni, tak mau. Hampir hilang penglihatan dia tuan-tuan. Jadi yang saya nak habaq sini, dia suruh kita jangan tinggal doa ni. Yang belakang ni pendek je. Dosa duk minta kaya lah. Kaya tak habis-habis kaya. Kaya kedekut tidur masin lah. Rabbi zidni ilma. Tak mau tak ada tangan, sujud akhir. Baca dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sekali, diikuti dengan doa-doa. Saya memang tak tinggal berdoa ni hampir 25 tahun. Sebab tu saya tengok Allah bagi ilmu. Pistau ni Yaman, balik hadis berpuluh-puluh hadis sahih. Lah minat hadis pula ni. Tu dia. Puak-puak yang duk kritik pun tak boleh nak kata lah. Lah mantap dengan hadis sahih. Tak ada. Tuhan bagi, saya duk minta. Tuan-tuan tak mau minta. Tambah-tambah kadang-kadang ustaz, dia ingat dia ustaz. Tu yang dia tak boleh apa, duk boleh tu lah. Tak ada perubahan. Saya cita-cita tinggi ni, nak pergi global pula lepas ni. Kalau boleh kuasai bahasa Arab, boleh kuasai bahasa Inggeris tak ada masalah lah, memang boleh pun. Kita nak ceramah satu dunia, nak bagi tahu kebaikan ajaran Islam, agama Islam, biar orang kafir dengar tuan-tuan. Bila kita tak usah ke arah tu, di antaranya yang ni,
Dr. Karim Zadan kata jangan tinggal doa ni. Rabbi zidni ilma. Takkan tak boleh ingat. Wahai Tuhanku tu Rabbi, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surah Toha ayat 114. Di antara tempat mustajab doa sujud terakhir. Lepas tu duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, tak mau doa tak apa dah lah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, bangkit tak apa, tak ada masalah. Saya tak komen orang tak mau doa sudah. Kalau nak doa tak lagi bagus. Pasal apa? Tadi pun doa dan sujud, lepas tu tadah tangan, makna sungguh-sungguh nak doa. Bawa doa ni jangan lupa. Sebab kalau kita jadi manusia jahil, di antaranya mudah rosak akidah. Pemimpin main duk kelentong kita lebih kurang sikit, kita dah bergantung pada pemimpin. Kita tidak lagi bergantung pada Allah, rosak akidah. Sebab tu jangan biarkan kita ni menjadi manusia yang jahil, tuan-tuan dan puan-puan. Itu di antara 3 faktor kenapa pemimpin menolak dakwah Islam. Yang pertama takabur, kedua cinta kepada kekuasaan dan kemegahan, yang ketiganya kerana kejahilan. Mengaji ni tuan-tuan adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan. Hadis hasan ni hadis baiklah, yang disyarahkan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ulama negeri Syria. Mudah-mudahan saya dapat bertemu dengan dia lah kot tahun 2011 ni. Wahbah Zuhaili di sanalah, Dr. Wahbah Zuhaili di Syria. Mustafa Bugha ni semua alim ni tuan-tuan. Mereka ni semua mazhab Syafi'i. Kalau di Yaman ni macam-macam ada. Syiah ada, Wahhabi ada, gila babi pun ada. Tu yang susah. Kalau pergi Syria tuan-tuan, pintu untuk Wahhabi semua ditutup rapat. Wahhabi tak boleh masuk langsung. Kitab-kitab karangan ulama-ulama yang ada mirip Wahhabi juga di-ban tuan-tuan. Tak boleh masuk langsung Syria. Mereka marah sungguh kat Wahhabi ni. Jadi saya tak mau komen soal tu. Dalam hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji' ataupun hatta yarji'a. Kalau ikut baris dia betul-betul lah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka itu adalah fi sabilillah. Keluar menuntut ilmu itu adalah satu fi sabilillah. Hatta yarji'a, sehingga dia kembali ke rumah dia. Selagi tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, pahala yang tuan-tuan dapat, kata Syekh Mustafa Bugha, sama setanding sebagaimana orang yang berjuang di jalan Allah dapat pahala. Tu dia tuan-tuan. Dia berjuang, dia menumpahkan darah nak mempertahankan Islam. Kita mai tuntut ilmu ya. Pasal apa sama? Depa syarah. Kalau hadis kita kata syarah, ayat Quran kita kata tafsir. Ulama mensyarahkan dengan harapan orang yang menuntut ilmu inilah esok yang akan mempertahan dan memperjuangkan agama Islam. Kalau tak mengaji dia nak berjuang Islam macam mana? Dia tak cinta pada Allah, tak cinta pada Rasul, tak cinta pada agama dia. Ni apa-apa aprab mau jenis ni ya. Tu yang dia belah semua-semua artis-artis. Mak rempit pun dia belah. Nak suruh mak rempit pula pergi angkut pula bunyi-bunyi. Aku mampu tak naik. Duduk tengah duduk dia angkat tayar apa macam. Tak ada sampai tempat mengundi. Punya popok ni macam tu tuan-tuan. Dia syok ni rakyat jahil, tak faham agama, lagi bagus. Sebab tu dia sekat kita, tak boleh khutbah, tak boleh kuliah. Yang tak boleh, yang boleh juga. Hak boleh tu kita kena pulut. Kita boleh pun tak mau pulut rugi. Bagi benda jelas. Pahala setanding sama, sedarjat macam orang yang berjuang di jalan Allah, kata Syekh Mustafa Bugha. Bukan saya syarah. Saya mana nak mampu syarah. Ingat senang bahasa Arab. Kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi marilah kita terus menuntut ilmu. Dan ingat, nikmat agama itu dua. Nikmat agama itu dua. Ilmu dan amal. Itulah nikmat agama, kata Syekh. Kata ulama besar lain, ilmu yang diamal itulah yang dikatakan nikmat agama. Kalau takat banyak ilmu, cakap baca Al-Quran hebat, hadis sahih, hadis sahih, hadis sahih, sokong taut yang tu nang buti nang kui buti kui.
Ada ilmu, amal tak mau, tak pakai. Antuk sudut cakap lah hadis sahih macam mana pun. Kalau hang sokong turut, saya boleh tunjuk lah ayat Al-Quran tu sudut challenge lah. Ada ilmu, amal. Ilmu yang diamal itu dia katakan nikmat agama. Nampak tak? Yang dikatakan nikmat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sebelum saya mengakhiri, ada 3 minit lagi, sajalah nak buat tambahan sikit tanda-tanda ni. Tanda-tanda. Sembilan ulang 12.3. Pokoklah tuan-tuan dan perempuan ni yang mungkin tak ada baca, saya nak secara ringkas ulasan pilihan raya umum ke-12. Keputusan berada di tangan saya. Saya tuan-tuan, buku ni buku isu semasa. Saya tulis, saya catat, saya hafal. Tu style saya. Sebab tu saya cakap semua fakta. Bukan saya duk reka sendiri. Tarikh bila sahabat, muka surat berapa semua dalam ni. Jadi secara ringkas, kok-koklah tuan-tuan yang tak ada beli sahabat itu. Sahabat pun tak boleh nak keluar pasal kalah. Kalau dulu mereka menang 2004 punya sombong angkuh keputusan pilihan raya sampai 9 pagi tu. Baru-baru ni sampai pukul 3 lah. Lepas tu tutup lah, lepas tu mengantuk lah. Kepala bapak pasal kalah. Muka pun doa pun tak berceria lah. Parlimen BA 82, BN 140 sajalah nak abang. Jumlah kerusi 222 kerusi. Sebenarnya tak payah berebut lah kerusi-kerusi. Pergi kedai perabot kan banyak. Beli berapa banyak anda nak. PKR dapat 31. Dulu satu ya. Pematang Pau. Hak kalah tu dia kena terajang. Dia kena tendang tung 13,000 kali. Sebab dia kalah 13,000 undi. Dulu dia kalah 500 sikit lah. Sekali ni dia punya ndak tuan-tuan. Dia punya ndak bagi kat saya ni. Dia kata Wan Azizah ni esok dia menang, dia nak letak, nak kosongkan, dia nak bagi suami dia bertanding. Ni apa punya wakil rakyat ni, main-main, dia duk main rakyat, bagi kat saya punya kemaruk. Dalam hadis tuan-tuan, dalam hadis Nabi tak bagi sesuatu jawatan kepada orang yang suka minta. Tapi ada pengecualian, kecuali yang meminta itu orang yang betul-betul ahli dia. Waktu kita nak pilih wakil rakyat, biar orang yang betul ahli. Dia minta semua tuan-tuan, kalah 13,000 ni, terajang 13 kali, 13,000 tung. Kita tok pada orang dia terajang. Lepas ni Anwar Ibrahim mungkin tani di Batang Pau, dia lawan sekali lagi, kali ketiga, dia nanti kena 20,000 pula. Bukan nak kempen tuan-tuan, tapi nak bagi tahu celek sekali lah politik sampai masa arah. Jangan nak bagi kita ditipu, digula-gulakan oleh pemimpin yang zalim ni. PKR 31, DAP 28, PAS 23, 82 jumlah. DUN BN 307, BA 198, jumlah DUN 505. PAS dapat banyak 83, DAP 73, PKR 40, bebas 2. Seluruh Malaysia lah ni. Ni kalau saya tanya Kedah pun tuan-tuan tak tahu kita menang berapa. Mesti tak tahu yang ni. Tak mana menang. Kedah parlimen kita dapat 6. Dapat 6. Padang Terap, Pokok Senar, Pendang, Jerai, Sik, Baling. Jerai tu Ustaz Firdaus Jaafar yang berhormat. Yang berhormat Ustaz Firdaus Jaafar. Jangan nak panggil ustaznya pun. DUN 16. Ayat Hitam, Bukit Lada, Bukit Pinar, Alok, Mengkudu, Anak Bukit, Kubang, Rotan, Bekalan Kudok, Tokai, Sungai Limau, Jeneri, Tanjung Dawai, Kupang, Kuala Ketir, Merbau Pulas, Bandar Baru. Lagi satu tertinggal, Pantai Merdeka. Pantai Merdeka menang 503 undi. Yang jadi exco daripada Ayat Hitam, Ustaz Abdul Ghani Ahmad, dia lawyer. Bukit Pinang ni dia ni orang korporat, nama apa, Rusdi apa. Anak Bukit Amiruddin, mungkin dia timbalan Menteri Besar Kedah. Bekalan Kudok Fakur Rozi, Tokai Taulan Rasul, lawyer. Tanjung Dawai Dr. Hamdan, doktor perubatan. Ngobor pula Ustazah Aisyah Ghazali. Boleh
Boleh sikit. Ni kau selingan lah. Boleh? Tak boleh saya nak berhenti lah. Yang macam tak suka Hampa bukan nak bercatik benda ni. Aku susah payah tulis dalam buku, nak bagi hampa senang dengar. Boleh. Lepas menang satu lah, satu dun. Simpan 4, menang dengan 53 undi betul. Kawan kalah tu sepak tong pula apa. Tapi bukan Ustaz Hashim Jassim. Orang lain saya tak tahu nama dia. Kelantan, alhamdulillah. Parlimen kita sapu 9 daripada 14 tu. Dun 38. Dulu kita 23 daripada 22. Lah kita 38, PKR 1. Puak haprak ni 6 ya. Pas Terengganu meningkat tuan-tuan. Parlimen 1 je. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang Marang. Tapi Dun meningkat daripada 4 naik jadi 8. Tempat saya tak cantik, saya cantik Kedah. Pas Pulau Pinang, Dun 1 Pematang Pasir. Buat kali ketiga betul-betul hat-trick orang putih panggil. Ustaz Haji Hamdan. Dia menang sekali ni besar 5,000. Tapi kita nak bagi tahu sekali ni pilihan raya yang mengejutkan semua orang adalah hasil sokongan semua rakyat. India, China betul-betul tuan-tuan. Mereka all out, tak mau dah. Mereka kata kalau yang kita bagi menang ni esok pun haprak, kita tukar balik bagi komunis pula perintah saya dah. Kalau komunis pun tak baik, tukar bagi lembu pula kita. Pas Perak, yang ini kontroversi ni. Parlimen dapat 2, Bukit Gantang, Paik Buntak, Dr. Mujahid Yusof Rawah. Bukit Gantang sahabat saya Haji Syahrul. Dia ni pegawai tinggi dulu dalam kerajaan. Berapa kali dia cuba akhirnya menang. Dun kita menang 6. Di Serong, Gunung Semangui, Selising, Lubuk Merbau, Pasir Panjang. Pasir Panjang ni tempat Tuan Haji Muhammad Nizar Jamaluddin yang dilantik sebagai Menteri Besar. Dia engineer tuan-tuan, umur 47 tahun, pandai ceramah, jangan main-main dengan dia. Esok kalau dia lalu kot ni, bagi dia baca khutbah. Nak takut apa? Menteri kita. Dia pun Menteri Besar lah. Cangkat Jung 6. Pahang, Dun kita menang 2, berserah dengan Kuala Semantan. Selangor 4 Parlimen 8 Dun. Negeri Sembilan ada juga tak cerai. Tempat yang menang Paroi. Paroi. Dia tak cerai tapi dia Paroi. Menang 1107 undi. Ni kira kali pertama kalau tak silap saya Negeri Sembilan. Johor pun alhamdulillah dulu kita menang free buta dia. Pasal dia silap isi borang. Sekarang ini menang betul-betul nah. Sungai Abang dengan Maharani. Orang dia saya tak tahu, saya catik dah. Wilayah Persekutuan kita dapat 1 parlimen. Titi Wangsa, Dr. Lok. Parlimen di wilayah Persekutuan kalau tak silap 13 tu. PKR 9, PAS 1, Haprak 3. Haprak lah bagi buat tu. Yang wilayah Persekutuan kita kontrol lah ni. Ni menang ikut negeri. 5 negeri kita menang. Kedah PAS 16, PKR 4, DAP 1, bebas 1, Haprak 14. Nak tubuh kerajaan mesti menang simple majority 50% atau lebih. Kalau 40 kerusi dapat 20 boleh jadi kerajaan, tapi tak kuat lah. Kita nak 23, sebab tu kita gabung dengan PKR. Kita dapat semua 22/36. Mereka dapat 14, BA dapat Kelantan macam tu lah 3816. Pulau Pinang PAS 1, DAP 19, DAP Petani 19 menang semua. Ada boleh sikit. PKR 9, Haprak 11. Jadi 29/40. Lim Guan Eng dah buat dah pengumuman. Semua saman-saman dulu dia hapus kira. Tak ada bayar. Lagi satu apa 2-3 benda lah. Perak. Yang ni yang kontroversi tuan-tuan. PAS 6 ya. DAP 18, PKR 7. Siapa Haji Menteri Besar? Sebenarnya dalam perlembagaan di Perak memperuntukkan orang Melayu yang beragama Islam, hanya orang Melayu beragama Islam yang boleh menjawat jawatan tertinggi dalam negeri. Makna Menteri Besar lah paling tinggi, mesti buat orang Melayu beragama Islam. Walau bagaimanapun 12/2 dalam perlembagaan di Perak memberi discretion, budi bicara Sultan boleh menggunakan budi bicara dia untuk menentukan siapa nak jadi Menteri Besar. Jadi maklumat kita dapat kekal juga pada orang Melayu.
Walaupun DAP sebenarnya dah setuju dah, tapi dah bunyi itu tak apalah, masing-masing bagi calon. DAP dapat 18, Haprak dapat 28, kita dapat 31 tuan-tuan. Kalau dia beli 3 orang daripada kita punya pergi kat dia, dia pula perintah. Esok kita beli pula, kita pula perintah. Lama-lama semua masuk Tanjung Rambutan. Pasal di sana ada dah Tanjung Rambutan. Selangor PAS 8, DAP 13, PKR 15. Sebab tu PKR jadi Menteri Besar. Mungkin DAP timbalan Menteri Besar. Haprak dapat 20. Alah, dia duk makan tempe je. Bawa penyapu, duk makan tempe. Tubuh act lagi hari ni. Dia kata nak bagi senarai nama-nama orang miskin. Lepas tu hampa bagi. Hampa janji. Betul? Dia kata macam tu. Siapa abang tu? Saya nak abang tuan-tuan. Dulu mereka kata kat Ni Aziz macam tu lah, kat Turun Ni Aziz. Kita bagi 3 bulan lah. Lepas tu royuk. Ni bukan 3 bulan lah. Dia perintah 216 bulan. Tambah lagi 1 penggal 4 kali tengok. Hutang lapuk mereka 760 juta. Tok Guru Ni Aziz bayar dalam tempoh 8 tahun. Nak kata tak bagus macam mana? 760 juta. Laporan Akhbar Desta 5 hari bulan Mac. Hutang lapuk yang mereka tinggal, Haprak ni tinggal, boleh bayar dalam tempoh 8 tahun 760 juta. Tak pandai tak bayar macam mana? Orang dapat bonus, kita bagi bonus. Orang bagi naik gaji, kita bagi naik gaji. Jadi cukuplah, mudah-mudahan kita bersama semangat Islam sentiasa berdoa pada Allah supaya kemenangan Islam ini dapat kita buktikan dengan kita menegakkan keadilan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam biasalah, siapa pokok itu tak ada wakaf